Macam mana nak cari kerja Macam mana nak terus belajar? Macam mana kalau tak mampu ada lawyer Macam mana? Awak pernah engage dengan lawyers tak? Belum pernah lagi. Tak pernah. Tak ada. Tak ada. Jadi awak rasa nak engage dengan lawyers kan? Berapa dia punya fee? Dalam beribu-ribu. Less than 2,000, ada yang lebih dari 2,000. Lebih dari 2,000. Starting from $1,000, right? Awak tahu tak kalau nak dapat nasihat peguam ada secara percuma? Ada, tahu under legal aid lah. Tak tahu. Sekarang baru tahu. Mana? Dari mana? Sekarang saya ada dengan Daniel. Jadi kes-kes yang Daniel terima kan, ada limit tak? Ataupun adukan apa aja? Jadi untuk pasukan kami, tiada limits. Boleh adukan apa saja. Kerana kami mempunyai peguam-peguam yang mempunyai kepakaran yang luas lah. Tapi oleh kerana pasukan kami agak kecil, jadi peguam yang mungkin tak cukup peguam nak mengambil satu kes, ataupun agaknya isu itu amat khusus, kami mungkin tak ada peguam yang mempunyai kepakaran itu, kami akan cek rangkaian peguam kami dan rakan-rakan kami, dan sesiapa yang boleh membantu, mereka akan turun padang lah. Jadi ni bantuan boleh diterima atau mereka tetap kena bayar? Jadi untuk nasihat, memberi nasihat guaman, memang percuma lah. Ini secara am. So, apa-apa legal klinik yang seseorang individu itu pergi di Singapura, ia unsuran pro bono atau percuma, memang percuma. Tapi jika individu itu hendak pergi ke tahap yang lain, iaitu hendak perwakilan peguam secara formal di mahkamah yang membantu kendalikan kes, mungkin kena bayar. Jadi isu-isu ini misalnya mungkin isu hartanah atau isu rumah tangga yang pergi ke mahkamah likely atau mungkin perlukan seorang peguam yang harus dibayarlah. Untuk pasukan kami cuba kendalikan kes dan mewakili kes-kes yang datang kepada pasukan kami, dan jika kita tidak boleh melakukan itu, kami akan pergi ke rangkaian atau network peguam kami dan harap-harap mereka boleh mengambil kes itu dan mungkin bagi diskaun sekali. Wow, diskaun. Apa yang penting adalah nasihat yang diberi pada tahap yang awal dapat memberi bimbingan pada individu itu supaya dia tahu bahawa dia perlu atau tidak perlu mendapatkan peguam secara formal. Jadi bimbingan itu dapat memberi satu gambaran apakah isu yang dihadapi. Kenapa adakan inisiatif ini? Jadi sebenarnya inisiatif ini adalah kerana kami kenal bahawa ada individu-individu dalam masyarakat Melayu Islam di mana mereka rasa khawatir atau risau kerana isu undang-undang ini adalah kadang-kadang amat rumit dan berat untuk ditanggung. Jadi kami ingin membantu. Lagi satu sebab adalah untuk tingkatkan awareness atau kesedaran tentang isu-isu undang-undang harian lah, dan juga isu-isu seperti surat kuasa berkekalan atau LPA. Keduanya kerana ia penting dalam jangka masa singkat dan juga jangka masa panjang. Jadi apa kita perlu siapkan sebelum jumpa dengan peguam? Paling penting sekali siapkan butiran-butiran tentang isu yang dihadapi kerana ia membantu peguam tahu akan jalan cerita, tahu akan isu-isu yang harus ditekankan. Langsung dari itu, harus siapkan dokumen-dokumen yang relevan lah. Saya pernah baca tentang LPA lah, tapi saya confused sikit. Daniel boleh jelaskan tak LPA itu apa? LPA itu adalah surat kuasa berkekalan dalam bahasa Melayu, dan ia membolehkan seseorang berumur 21 tahun dan lebih untuk memberi kuasa kepada seorang wakil atau dua orang wakil untuk membuat keputusan untuk dirinya apabila dia hilang keupayaan mental. Jadi pemberi kuasa itu mesti ada niat untuk memberi kuasa itu dan memahami apakah kuasa yang diberi. Jadi kuasa ini boleh berkenaan dengan wang, dengan hartanah, dengan kesejahteraan diri peribadi. Pada masa ini adalah masa yang baik untuk mendaftarkan LPA. Pihak pemerintah telah panjangkan tempoh percuma LPA kepada 31 Mac tahun 2023. Boleh tak Daniel jelaskan apa kebaikan LPA ni? Pada saya, kebaikannya ada dua. Pertama sekali, jika seseorang itu tidak mempunyai LPA, apabila beliau hilang keupayaan mental, beliau harus pergi ke mahkamah untuk membuat satu application atau tanyakan mahkamah untuk melantik seorang wakil. Dan ini makan masa, makan wang, jadi ia lebih mudah jika seseorang itu telah
mendaftarkan LPA sebelum dia hilang keupayaan mental. Dan kedua, saya rasa yang lebih penting, beliau dapat rasa tenteram, rasa tenang yang beliau telah memilih seseorang yang dipercayai. Jadi apabila beliau hilang keupayaan mental, orang yang dipercayai ini boleh menjaga kebajikannya apabila sesuatu terjadi. Selain LPA kan, apa lagi services yang lawyers at M Kuasa 3 berikan? Pertama sekali, kami juga adakan ceramah. Antara ceramah-ceramah yang telah diberikan, kami ada ceramah tentang penipuan dan hal undang-undang yang berkaitan dengannya. Kami ada ceramah tentang LPA. Tahun lepas, di dalam masa bila kes-kes COVID lebih berleluasa, kami juga ada Facebook Live yang bincang tentang isu-isu undang-undang berkenaan dengan acara persandingan atau perkahwinan. Kami juga ada laman m3lawyers.sg di mana individu boleh mengisi borang yang tertera dan kami memberi nasihat yang percuma dan juga sesi-sesi LPA atau pendaftaran LPA yang percuma. Dan kami harap kami ada sesi-sesi yang lain lah dalam masa hadapan dan jika kami ada, kami akan war-warkan. Kita untung sih ada orang-orang macam Daniel yang tolong masyarakat kita ni. Jadi Daniel ada message tak untuk masyarakat kita yang nak ambil lawyer services tapi diorang takut-takut? Saya rasa message yang penting adalah tak payah takut, tak payah seram. I think kami faham bahawa kadang-kadang isu seperti begini rumit dan apa yang penting adalah untuk setiap individu memahami bahawa untuk isu seperti begini adalah amat penting untuk tahu apa yang harus dilakukan dahulu. Jadi mereka tidak harus rasa kesendirian atau bersendirian. Ada pelbagai wadah untuk mencari bantuan seperti saya katakan dan salah satunya adalah melalui lawyers at M Kuasa 3 dan kami dapat membantu. Terima kasih Daniel. Inilah Daniel.